بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فادر إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung kembali kuliah kita pada malam ini. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala alaihi wasallam. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita masih lagi tentang kemuliaan para sahabat Nabi di kalangan Al-Ansar. قال أخبرنا عمرو بن شداد بن الأوس عن عمرو عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس قال لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء وكان الأنصار أهل أرض وعقار فقاسمهم الأنصار ألا إن أعطوه أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤنة. وكانت أمه أم أنس وهي تدعى أم سليم. كانت أم عبد الله بن أبي طلحة أخ لأنس لأمه. وكانت أم سليم أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذاقا لها فأعطاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أي أم سلمة. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anha. Ya, tuan-tuannya, ada satu perkataan yang anda tak faham ni. Azab husnu nakhlatin bima alaihi min ar-rutab. Husnu nakhlah ma alaihi min ar-rutab. Okey. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, "Lama qadima al-muhajirun min Makkah ila al-Madinati." Ketika para sahabat golongan muhajirin berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Qadimu wa laysa bi aidihim syai'un. Masa diorang datang hijrah tu, diorang datang dalam keadaan sehelai sepinggang, tak ada apa-apa, kosong. Wa kana al-ansaru ahla ardin wa iqarin. Dan orang-orang al-ansar, maknanya orang-orang Madinah ini, orang-orang yang mempunyai tanah, ada harta, ada rumah. Jadi orang muhajirin datang berhijrah, tak ada apa. Sehelai sepinggang.
Orang Al-Ansar ni ada harta, ada rumah, ada ladang, tanah dan sebagainya. Faqasamahumul ansaru, maka orang Al-Ansar ini membahagikan harta mereka ala in a'tauhu ansafa thimari amwalihim kulla amin wa yakfunahum al-amala wal mu'nata. Ini nak bagi tahu betapa baiknya orang Ansar, tuan-tuan. Akhlak ni sampai kiamat kita tak akan jumpa. Orang Ansar ni dia bagi dekat orang Muhajirin ansafa thimari amwalihim, separuh hasil tanaman mereka setiap tahun. Setiap tahun. Contohlah, kalau sebut tambahkan kau payah nak faham, musangking lah senang sikit. Contoh jadi orang Ansar ni ada tanah 10 ekar musangking. Contoh Jadi orang Muhajirin datang ke Madinah, sehelai sepinggang tak ada apa. Apa kata orang Ansar? Wahai orang Muhajirin, ni nampak kebun aku ni 10 ekar. Hasil kebun ini kita bagi 2. Tahun ni, contohlah, 10 ekar ni, 5 ekar aku ambil, lagi 5 ekar aku ambil. Wa yakfunahum al-amala wal mu'nah. Dan kau tak payah buat kerja. Kerja tak payah. Kau duduk aja, aku bagi separuh. Sebab tu tuan-tuan, kita takkan jumpa dah akhlak orang Ansar sampai kiamat. Rasa-rasanya dah tak ada dah. Sebab ini bukan seorang dua yang buat macam ni. Semua buat macam tu juga. Jadi orang Muhajirin ni memang tetamu 5 star lah senang ceritanya. Dengan berkat kesabaran, keikhlasan orang berhijrah tu, Allah Ta'ala kirimkan kepada mereka Al-Ansar, orang-orang yang menolong, yang membantu. Sebab tu penting sangat-sangat. Terutama anak yang mengajar ni. Betulkan niat kita kerana Allah. Bila kita buat kerja kerana Allah, kita tak payah pening-pening kepala. Nanti ada je Allah Ta'ala akan hantar hamba-hamba dia yang menolong kerja kita. Dengan syarat kita buat kerana Allah. Maka orang Muhajirin masa berhijrah tu Nabi dah kata kan, faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulihi fahijratu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajara ilaihi. Kan Nabi kata siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat keredaan Allah dan Rasul. Bila dah dapat redha Allah dan Rasul, semua benda kau buat dipermudahkan urusannya. Tetapi kalau berhijrah ke Madinah itu kerana dunia, kerana nak berniaga, bisnes, nak berkahwin dengan perempuan lain, kau dapatlah bisnes tu, kau dapatlah perempuan tu, tapi belum tentu kau mendapat keredaan Allah dan Rasulnya. Maka dengan sebab keikhlasan orang Muhajirin berhijrah, maka Allah mengurniakan kepada mereka orang-orang yang baik hati, Al-Ansar. Ya. Tuan-tuan pun mungkin ada pengalaman macam ni. Dan kita pun ada pengalaman macam ni. Sebagai contohlah, bukanlah anak nak kata anak ni ikhlas, tidak. Tapi sebagai berkongsi cerita. Dulu masa mula-mula anak-anak buka ma'had tahun 2014. Jadi anak ni dah bela tau. Bila kawan-kawan kata, cerita tu panjang lah, berkait-kait mereka. Tapi, senang cerita, lalu kita orang ada dalam 10 orang, kata kita kena buka ma'had sendiri. Masalahnya tak ada modal bang, nak buka ma'had. Kau ingat murah apa ma'had ni? Nak sewa bangunan lah, oi pening kepala. Ada kata macam mana? Tapi kita orang Alhamdulillah lah, semua guru-guru 10 orang ni jenis latar belakang pernah belajar pondok. Kebiasaannya orang yang ada latar belakang pengajian pondok, diorang tak kisah bab rezeki ni tuan-tuan. Diorang tak kisah bab gaji ni. Sebab apa? Sebab diorang tengok dengan mata kepala, tok guru yang mengajar semua mana ada gaji. Pasti tumbuh tu berpuluh tahun 1 sen pun dia tak pernah ambil yuran kat Kelantan tu. Sampai sekarang hidup pondok tu. Siapa bagi rezeki? Allah. Tu kena ingat. Jadi bila kawan-kawan ni semua ada latar belakang pondok,
Diorang pun lantiklah anak jadi mudir. Kata masak aku, pening kepala aku ni. Jadi masa tu kita orang dah fikir macam mana nak buat, macam mana. Pelajar dah ada dah masa tu. Macam mana aku nak buat ni. Jadi waktu yang sama pula, anak masa tu kena cari bantuan untuk Syria. Syria tengah perang kuat kan, 2012, 2013, 2014. Memang perang teruk masa tu. Anak pun bertawakal kepada Allah, serah pada Allah. Tiba-tiba tuan-tuan, satu hari ada seorang hamba Allah yang anak tak kenal langsung dia. Dia pun tak pernah jumpa anak. Dia WhatsApp anak, dia kata, Ustaz, saya nak bagi zakat. Boleh Ustaz? Boleh sangat loh. Tiba Ustaz. Kita berkata, biasa zakat ni taklah banyak, mana 1,000, 2,000 gitulah kan. Boleh anak kata, boleh insyaAllah. Lepas tu dia kata minta nombor akaun lah. Anak bagilah nombor akaun Ma'had. Tuan-tuan dia bagi berapa? Dia bagi 70,000 tuan-tuan. Allahu Akbar walillahilham. 70,000. Anak tak pernah kenal dia. Dia kenal anak melalui YouTube aja. Anak tak pernah jumpa dia. Terperanjat aku, berderau darah aku. Aku sujud syukur terus. Anak kata, siapa ni? Tak apa Ustaz, tak apa. Senang je dia, senang je. Dia bagi, lepas tu dia kata, Ustaz pandai lah buat. Anak kata, kebetulan anak nak buat Ma'had. Tak apa Ustaz, guna duit ni. Dia rekaskan cerita. Kita pun cari-cari bangunan, jumpalah dekat section 16, Camp Rimba tu. Masa tu Camp Rimba tak ada orang duduk, ada rimba je. Hantu hutan belantara. Tak ada hutan shop lot. Tapi mana ada orang sewa lagi masa tu. Itu kawasan Samsing India kat situ. Ada orang kosong je kawasan tu. Sekarang kau jangan cakap lah. Dah macam KL dah. Kerimba tu. Section 16 tu. Jadi kita lah mula-mula penyewa terawal. Buat renovation bla bla bla. Dengan izin Allah. Alhamdulillah. Siap. Lepas tu datanglah seorang demi seorang hamba Allah bantu. Dan hamba Allah ni Alhamdulillah. Sampai sekarang. Masih bersahabat dengan anak. Walaupun dia jauh. Duduk jauh dekat Selangor, dia duduk jauh kan, di sebuah negeri. Di sebuah negeri pasir berdengung. Lebih kurang itulah. Lebih kurang. Jadi nak bagi tahunya apa? Allah Ta'ala ajar kita supaya yakin bila aku kata, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup baginya segala-galanya. Cukup. Dan ujian tu biasalah. Ada ujian kan untuk kita lebih rapat dengan Allah. Okey. Itu satu pengalaman lah tuan-tuan ya. Dan Ana juga di waktu yang sama. Sajalah nak share-share dengan tuan-tuan kan. Untuk Ana juga, tuan-tuan juga. Supaya kita yakin dengan Allah. Tuan bila Ana tak ingat kita buat misi ke Syria. Carilah bantuan untuk Syria. Tapi di waktu yang sama masa tu. Ma'had kita orang mengalami masalah kewangan. Dapat, memang Ana tumpu untuk Syria sungguhlah. Ma'had ni aku serah pada Allah kata. Habis hantar bantuan balik Malaysia, landing. Setiausaha Ma'had berdari kata, Ustaz, duit dah tak ada dah Ma'had kita ni. Sudah. Aku dah nak nangis. Duit dah tak ada. Sekali tu tuan-tuan ada seorang doktor pakar kanak-kanak. Dia bermusafir dengan kami masa bermisi ke Syria, pergi kem-kem pelarian kan. Dia kata, Ustaz, saya ada nak bagi zakat ni Ustaz. Alhamdulillah. Tiba-tiba kau tahu. Bagi nombor akaun Ma'had Ustaz. Dia bagi 20,000. Alhamdulillah kan. Allah bantu kita. Itu kerja Allah. Kemudian tuan-tuan, sajalah semangat sikit cerita bab supaya kita betulkan hatikan Allah. Terutama ni yang duduk depan korang ni. Korang tak apa aku ni. Lepas tu kita orang ni ditaikan Allah. Adalah seorang hamba Allah ni nak bagi tanah. Ya. Dekat sebuah lokasi, tak nak sebut dekat mana atas sebab-sebab keselamatan. Hamba Allah ni kaya, yang amat-amat kaya. Dia ada tanah beratus-ratus hektar di Malaysia dan di luar negara. Dia biasa sembang ke anak. Saya Ustaz ada tanah dekat, tak sebutlah negara tu. Saya ada buat projek perumahan dekat negara tu. Overseas saja.
Oh, saya biasa mandi atas kapal terbang. Mandi atas kapal terbang. Boy, nak kabur kapal terbang dia ada bilik air lah tu. Boleh mandi lah apa kan. Okey. Jom Ustaz nak pergi tengok tanah. Jom. Dia pun bawa lah saya pergi tengok tanah dia. Dia banyak tanah. Dia kata, Ustaz nak pilih mana? Tanah ni ke? Tanah ni ke? Tanah ni. Dia kata, ni Datuk ni. Okey Ustaz. Dia rasa kata. Anda pun jumpa. Bila Datuk kita nak buat sain, nak buat penyerahan tanah. Okey nanti. Sampailah aku give up. Dalam masuk angin keluar asap. Kita pun doa pada Allah, ya Allah bagilah tanah. Sekali kan adalah seorang hamba Allah, makcik tua ni. Dia kata dia nak bagi tanah dekat dalam kebun 1 ekar dia kata. Alhamdulillah nak pergi, memang dia serah kat kita orang. Tengah-tengah nak buat tu datang pula masalah lain. Masalah apa dia? Kita nak buat mahat tapi depan tanah tu ada lagi 2 ekar milik pemaju. Jadi pemaju ni Kap Alif Paroh. Kau tahu Kap Alif Paroh, Cahaya Nun Alif. Ni puak-puak bongok tu lah. Bila dia tahu tanah kita dekat belakang, dia sekat laluan tak bagi masuk. Kacau lah dia kacau. Paning kepala. Ya Allah, seksanya. Dengar-dengar cerita, dia macam, dia bahasa kita lah. Dia nak ambil tanah kat belakang tu sekali. Dia tak cukup 2 ekar, dia nak ambil yang belakang tu. Dia sajalah macam tu. Bagusnya makcik tua ni, dia kata tak, tanah ni saya dah wakafkan dekat ustaz, ustaz buatlah apa nak buat, dia kata. Saya takkan bagi dekat Cahaya Nun Alif kat Alif Paroh tu. Ambil kau. Lepas tu lama-lama kita pun dah letih tuan-tuan. Akhirnya anak pun doa. Bukan anak seorang doa lah, semua guru-guru doa, budak-budak mahat doa. Satu pagi Jumaat tu, doa. Lama dah doa tu. Rasanya dekat mungkin 6-7 tahun kot. Doa. Ya Allah. Pun Ana pun satu hari kata, tulis dekat page Ana, Facebook, ada tak siapa-siapa nak wakafkan tanah untuk makan sahabat saja ramailah orang respon. Yang best tu ada seorang hamba Allah, Ustaz, saya ada tanah 5 ekar dekat Sarawak. Sabar je lah aku cakap. Kau agak-agak lah Sarawak. Kenapa kau tak bagi aku dekat Burkina Faso terus? Kutub Utara kan. Sarawak tu kau agak-agak tak pasal-pasal kena buka cawangan kat sana sekarang. Paning kepala aku. Tapi terima kasih banyaklah. Lepas tu adalah seorang cakap, ada tanah Ustaz, seekar dia ni. Sekalian seorang mamak tu, Ustaz nak tanah ke? Kita orang ada ni. Berapa ekar? 3 ekar. Alhamdulillah, kat mana? Dekat Ustaz. Bukit Kapar dia kata. Ana dengar tak cakap banyak. Sujud syukur terus. Diringkaskan cerita. Ana pun jumpalah hamba Allah ni. Tote bincang-bincang. Rupa-rupa ceritanya. Tanah 3 ekar tu dia kata. Diorang pakat tau. Dia ada dalam 9-10 orang. Diorang masa beli tanah tu. Memang diorang niat nak wakaf. Nak buat ma'had. Tapi dia kata bila serah tak jadi. Pasal dalam sikit lah macam hutan atau bukit kan. Bagi kat tak jadi. Bagi ni tak jadi. Diorang pun dah pening kepala. Tanah dah beli. Gerak dah dapat semua. Tapi nak bagi dekat siapa tanah ni tengah pening. Kan. Sekali anak berjumpa. Bincang-bincang. Lala dia buat keputusan. Okey, kita serahlah dekat ma'had dekat anak. Alhamdulillah. Allah ganti 1 ekar dengan 3 ekar yang lain. Dekat Bukit Kapak, Meru. Dekat sini. Kalau tuan-tuan perasan, yang dekat Sempang 4, yang jalan apa, Bukit antara Bukit Syu tu kan. Yang jalan apa benda nama kawasan berantu belakang tu. Turun Sempang 4, masuk ke Bukit Kapak tu, kan ada rumah terbengkalai kan, atau bukit tu. Kawasan tu lah. Dekat dia. Depan sikit pada Bukit Kerayung. Dan kemarin kita dah sign apa benda KM dengan KT. Aku dah pandai dah sekarang sebut. Dulu aku tak faham. Aku ingat KT tu kereta api tanah Melayu kau tahu. Rupanya kerja tanah. KM kebenaran merancang. Okey, faham. Sign lah. Kan? Buatlah collection. Kos semua berapa? Tak payah sebutlah kos. Boleh meninggal dunia tuan-tuan. Nak kata ada duit? Mana aku ada duit? Tapi aku serah pada Allah.
Tuan-tuan doakan semoga Allah permudahkan. Amin. Kita dapat pula arkitek-arkitek, jurukulah, arkitek, semua tu yang diambil separuh. Contohlah kalau kos RM10,000, dia bagi RM5,000. Ada diskaun macam tu kan. Mudah, alhamdulillah. Nak beritahu apa tuan-tuan, Allah nak ajar kita, kalau kita buat kerja kerana Allah, insya-Allah Allah tolong kita. Tu je nak bagi tahu. Tapi kalau kita buat ada kepentingan sendiri, bukanlah nak kata bisnes tu salah. Ini berkenaan agama. Bab agama jangan diniagakan. Bab agama jangan dibisneskan. Ada rezeki kau dengan Allah. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni tengah tunggulah Majlis Perbandaran Kelang meluluskan, mungkin dalam 3 bulan lebih kot baru dapat keputusan tentang kerja tanah dengan kebenaran merancang. Jadi tuan-tuan pakar-pakarlah doa, semoga Allah permudahkan insya-Allah. Amin. Bukan senang nak buat kerja Islam ni, cabaran ni boleh tahan. Kalau dekat TTDI Jaya tu, kalau tuan-tuan pernah semayang dekat Masjid Al-I'tisam tu kan, itu lagi teruk dia punya kerenah, apa benda panggil tu nak buat masjid tu. Apa, konspirasi. Birokrasi. Konspirasi lain macam tuan-tuan. Berapa banyak nazir dah bertukar. Alhamdulillah akhirnya siap. 1 sen pun tak ada duit kerajaan negeri. Dulu kerajaan negeri ni biasa, ya, kita akan bantu sembang kari. Lalas dia ahli karya aja. Siaplah masjid bernilai berapa? 16 juta ke 17 juta macam tu. Tapi makan masa lama kan, lama sangat. Padahal nak buat masjid tau, bukan nak buat kelab malam ke, nak buat disco ke, nak buat rumah hurut ke, tempat fun fair ke, tak. Nak buat rumah Allah. Tapi Allah nak bagi pahala sabar, Allah nak bagi pahala munajat, Allah nak bagi pahala waqaf, Allah nak bagi pahala. Jadi gitulah. Bukan senang. Jadi akhirnya Allah bantu. Jadi insya-Allah apa-apa yang kita buat kerana Allah, Allah akan sempurnakan. Sebab tu anda teringat guru anda cerita dulu, diorang masa mula-mula nak buka pondok di Kemaman, diorang pergi ke Indonesia, diorang pergi ziarah pondok-pondok. Masa tu ada satu pondok, kalau tak silap ana lah nama tu, ma'had tu, pesantren tu pesantren Al-Imam Syafi'i. Jadi diorang pergi ziarah pesantren tu. Pesantren tu dah berpuluh tahun, ni cerita tahun 80-an lah, lama sangat. Dia jumpa tu guru pondok tu, pesantren tu, pondok tu tuan-tuan, pelajar endon ni, kalau pelajar setakat 3,000 itu sikit kan. Berapa ramai pelajar pesantren ni? 3,000. Wah, sikit banget. Dia kalau 7,000, 10,000, 30,000, tu baru padu. Itu style endon. Kita tak, kita mahad 200 orang pun kita dah pening kepala. 200, bangun tu 200. Sana satu kampung, kau tahu tak? Sekolah pondok, satu kampung sekolah pondok. Jadi guru-guru anak pergi ziarah. Ni dia cerita kat anak lah. Jadi bila tengok pondok ni makin membesar, sampai dia dah jadi macam college, university gitu. Dia pun jumpa tok guru pondok, dia tanya apa rahsia. Tahu nak handle macam mana kan? Bukan orang senang pun. Dia jawab senang aja. Dia kata, kaedahnya begini, makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yan adim. Itu jawanya tuan-tuan ya. Makana lillahi yatim. Apa-apa pekerjaan yang kita buat kerana Allah, Allah akan sempurnakan. Wa makana li ghairillah. Tapi kalau kita buat bukan kerana Allah, yan adim. Benda tu takkan kekal. Sampai tengah jalan mampu. Gitu. Jadi penting sangat buat kerana Allah. Okey. Jadi balik ke cerita kita, orang muhajirin berhijrah kerana Allah. Diorang pun tak sangka tiba-tiba sampai dekat Madinah, Allah kurniakan kepada mereka sahabat-sahabat yang baik sangat hati diorang ni. Baik sangat hati diorang. Kan kita pun dah biasa cerita macam mana seorang, nanti kita akan jumpa hadis tu. Kan dia bagi separuh harta, dia bagi bini dia, bagi, masya-Allah. Okey. Dah lah dia bagi kat orang Ansar ni hasil separuh tanah dia orang tu. Kalau tamar tu kan, contoh macam kata, anak kata tadi, kalau 10 ekar, okey, tahun ni kau ambil 5 ekar punya hasil, kau ambil, aku lagi 5 ekar.
Diorang tak pernah fikir, oh gila kau banyak kau Limeka punya hasil. Bagi sekilo dah lah. Ataupun bagi boleh buat janji diorang lepas makan dah. Tak. Wa yakfunahum al-amala wal mu'nata. Dah lah macam tu. Orang muhajirin tak payah buat kerja. Kau duduk saja dekat Madinah. Kerja semua kita orang ada pekerja. Tanah-tanah ni kita orang semua ada. Duduk aja korang tetamu. Hebatnya ya Allah. Sebab apa? Sebab diorang tahu orang Mekah bukan jenis orang bertani, bukan orang bercucuk tanam. Orang Mekah orang bisnes, orang berniaga. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was saif. Menjadi kebiasaan bagi orang-orang Quraisy. Apakah kebiasaan mereka? Rihlatash syita', kan, pengembaraan pada musim sejuk dan musim panas, berniaga pada musim sejuk dan berniaga pada musim panas. Itu je diorang reti. Diorang bercucuk tanam tak reti, dan tanah Mekah memang tak sesuai untuk bercucuk tanam. Kau tengoklah Mekah tu macam mana. Dia punya batu tak bagi can bang, keras berdengkung. Kan kalau kau patah binatang apa tu, yang tukang korek tu kan. Batu dia apa keras gila tu. Memang tak retilah senang cerita nak bercucuk tanam. Jadi orang Muhajirin, orang Ansar, tak apa duduk. Semua kami settle. Wa kanat ummahu umma Anasin. Dia pun cerita. Anas bin Malik cerita. Mak saya namanya mak saya atau orang panggil Ummu Anas, ibu kepada Anas. Wahia tud'a Umma Sulaim. Orang panggil mak saya dengan panggilan Ummu Sulaim. Kanat Umma Abdillah bin Abi Talhah. Ibu saya juga merupakan ibu kepada Abdullah bin Abi Talhah. Okey, gini ceritanya. Anas bin Malik, tengok nama dia betul-betul. Nama sahabatnya apa dia? Anas bin Malik. Mak dia nama apa? Ummu Sulaim. Dia kata apa? Anas bin Malik kata apa? Mak saya nama Ummu Sulaim. Mak saya ini juga ibu kepada Abdullah bin Abi Talhah. Maknanya apa? Maknanya mak dia ni janda. Ya. Anas bin Malik tu suami kepada Ummu Sulaim. Lepas tu Malik ni ana tak pasti meninggal sebelum jahiliyah ke lepas jahiliyah, wallahu alam, meninggal mati dia. Jadi Ummu Sulaim ni pun menjanda. Ada seorang lelaki di Madinah bernama Abu Talhah. Abu Talhah ni dalam sejarah tuan-tuan merupakan korporat Madinah. Masyhur. Dan Ummu Sulaim ini orangnya cantik, lawa, kan. Satu hari Abu Talhah pun jumpa Ummu Sulaim, dia kata senang bahasa, wahai Ummu Sulaim, aku berkenan dekat engkau, aku nak kat engkau, gitulah. Masa tu Abu Talhah tak beriman lagi. Ummu Sulaim dah beriman. Apa kata Ummu Sulaim? Terima kasih banyak-banyaklah, aku terpaksa tolak pinangan kau. Apa kata Abu Talhah? Tolak pinangan aku? Action nampak? Gitulah dia kurang kan. Sebab Abu Talhah ni orang kenal, korporat, datuk, masyuk. Kau gila kau datuk pinang kau tolak, kau barang. Lalu apa kata Abu Talhah? Kenapa kau tolak pinangan aku? Ke ada orang offer lagi mahal dekat engkau? Wah, gitu kan. Ada orang nak bagi berapa? Cakap emas sebesar bukit, perak sebesar bukit. Apa kata Ummu Senta? Aku bukan nak yang tu. Habis kau nak apa? Cakap ke aku. Dia kata, wahai Abu Talhah, kalau betul kau nak dekat aku, mahar aku satu je. Apa dia? Ala an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kau masuk Islam, itulah mahar kita. Terperanjat beruk Abu Talhah. Kau biar betul. Betul. Abu Talhah pun tak cakap banyak tuan-tuan. Dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata para sahabat? Itulah mahar paling mahal dalam sejarah Islam. Ya, hantaran Abu Talhah kepada Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi ini satu segilah. Satu segi yang lain, ini kadang-kadang ada orang masuk Islam dengan sebab berkahwin. Ada macam ni cerita ni. Dia masuk Islam tu bukan dia nak ke Islam tu, dia nak kahwin.
Tetapi dengan izin Allah, dengan sebab perkahwinan tersebut, Abu Talhah menjadi seorang sahabat yang mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahwin dengan Ummu Sulaim, dapat seorang anak bernama Abdullah bin Abi Talhah, adik-beradik tiri dengan Anas bin Malik. Okay, understand? Ada faham? Angguk dia korang ni. Angguk pun susah, sabar je lah. Ada satu cerita tuan-tuan, sajalah alang-alang sebut dua orang ni. Satu hari, anak Abu Talhah ni sakit. Anak tak pasti Abdullah ataupun anak yang lain. Anak tak pasti, wallahu alam. Dalam Riyadhus Shalihin ada cerita. Anak dia sakit. Abu Talhah ni sayang benar dekat baby ni. Sian, baby aku demam, sian. Jadi, tengok, bagi ubat. Satu hari Abu Talhah pun nak pergi kerja. Dekat bini dia. Yang tengok baby kita lelok insya-Allah bang. Jadi Abu Talhah pergi kerja tuan-tuan. Bila dia pergi kerja, takdir Allah, baby tu meninggal dunia, mati. Bila baby tu mati, Ummu Sulaim ni, isteri Abu Talhah ni, kata dekat keluarga dia, anak-anak dia, nanti kalau abah balik, korang jangan cakap apa-apa dengan abah, biar mak cakap. Okey mak. Jadi Abu Talhah pun balik kerja malam letih itu, dia pun tanya, baby, contoh bahasa mudah lah kan, yang baby kita macam mana? Fine gitu. Anak kita okey bang, tenang sangat. Dia kata askan makana, tenang sangat anak kita. Matilah maksudnya. Tapi sampai itu tak tahu. Dia ingat tenang sungguh budak tu. Okey. Lepas tu Ummu Sulaim ni tuan-tuan dah siap dah makan malam. Siakap sweet sour, ada tom yam pok tek. Aku belasah je lah kan. Dia pun makan. Lepas makan tuan-tuan, Ummu Sulaim ni berhias. Pakai lawa-lawa, pakai gincu merah, pakai maskara, pakai pipi merah, pakai seksi-seksi contohlah. Lepas tu dia pun bersama. Kan suami dah sedawa, kenyang. Dia kata, bang, on. Dia pun projek. Ini dalam hadis ke bohong ni, hadis sahih, Riyadhus Shalihin. Bila habis projek, kan, kau pun tahu lelaki orang projek macam ni kan. Dah habis projek kan, Ummu Sulaim kata, bang, ya. Saya nak tanya abang soalan. Ya. Kalau orang bagi kita pinjaman, dia bagi kita pinjam barang, lepas tu dia ambil balik pinjaman barang dia tu, kita marah tak kat dia? Apa kata suami? Nak marah apa? Dah benda pinjaman bukan kita punya pun. Dia punya. Dia ambil lah balik. Tak ada masalah. Kalau macam tu abang pergi masuk bilik anak kita. Anak kita dah mati, abang pergi tanam. Oh, dia kata macam tu. Laki, kau biar betul anak aku dah mati. Oh, kan mengamuk Abu Talhah. Petuah punya bini. Aku repot dekat Nabi malam-malam. Besok pagi tu, Abu Talhah jumpa Nabi, dengar tu, ya Rasulullah, bini aku tak senonoh. Apa hal pula bini kau? Anak aku sakit ya Rasulullah. Lepas tu aku pergi kerja, balik-balik tu, bini aku Ummu Sulaim, dia buat masak sedap-sedap, dia bagi aku makan, sampai aku kenyang, sendawa. Lepas tu dia projek dengan aku. Lepas tu dia kata, anak mati. Senang-senang aja. Nabi tanya, A'arastumul laylah? Malam tadi kau projek ke? Projek Nabi kata, barakallahu lakuma. Semoga Allah berkati kepada kamu berdua. Maknanya apa? Perbuatan Ummu Sulaim itulah perbuatan yang terbaik. Betul. Ini contoh di zaman Nabi, perempuan yang bukan dia tak ada emosi, dia ada emosi. Tapi dia boleh kontrol emosi. Anak mati bang, dia boleh layan laki dia, bagi makan, kenyang, projek lagi. Lepas tu buat cerita, bang okey, anak dah tak ada bang. Macam tu. Kita agak-agak boleh bini macam tu. Boleh? Oi, tidur apa kau ni? Kan, kita pun, apa dia? Kelang kabut, panggil ambulans, report polis, tota macam-macam cerita kan. Dia tenang sungguh. Bila Nabi dengar Abu Talhah cerita macam tu, Nabi kata, A'arastumul laylah? Malah tadi kau bersama ke? Betul lah, iyalah. Baguslah, dia kata, Allah berkati korang berdua.
Maka dengan berkat doa Nabi dan berkat isteri itu, Allah kurniakan kepada dia, kalau tak sana ni, Abdullah ni, anak yang baru Abdullah. Dan diringkaskan cerita, Abdullah ni tuan-tuan membesar, berkahwin, dikurniakan 7 orang anak kalau tak salah mana. Dan 7 orang anak ni merupakan hufazul Quran, penghafal Al-Quran belaka. Allah kata yang lebih baik. Tu hebatnya Ummu Sulaim bintu Milhan. Nama sebenar dia Ramsa, ada kata Ramsa bintu Milhan radhiyallahu ta'ala anha. Okey, sajalah kebetulan saya sebut nama dia, saya ingat cerita tu. Jadi hebatnya Ummu Sulaim, seorang perempuan yang boleh kontrol emosi dia. Kita kadang-kadang rumah ni dia tak boleh nak kontrol emosi. Jadi kita suami kena cool down. Orang perempuan kalau dia kita suami senyap-senyap kan. Bagi laluan. Gitu. Okey tuan-tuan semua, balik ke cerita kita. Qala, maka Ummu Sulaim ini jumpa Nabi SAW masa mula-mula hijrah tu. A'tat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'zaqan laha. Dia pun bawa, dia jumpa Nabi, dia bawa, kita kata satu tandan tamar. Dia kata, ya Rasulullah, hadiah untuk engkau ya Rasulullah. Fa'atahunna Rasulullah Umma Aiman maulatahu Umma Usamah. Maka Nabi pun terima hadiah tersebut dan Nabi bagi kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman kita kenalkan yang jaga Nabi SAW masa Nabi kecil dulu. Dan masa itulah dalam kisah ni juga Ummu Sulaim bawa Anas bin Malik, anak dia tu. Masa tu Anas kecil lagi, umur dalam 10 tahun. Dia kata, ya Rasulullah, khuwaidimuka Anas. Ya Rasulullah, terimalah anak aku ini sebagai khadam kepada engkau. Maka Nabi pun terima. Maka Anas bin Malik berkhidmat dengan Nabi SAW selama 10 tahun. Sepanjang 10 tahun Anas bin Malik berkhidmat dengan Nabi. Dia kata apa? Nabi tak pernah marah aku, Nabi tak pernah angkat suara dengan aku, Nabi tak pernah kata, kau kenapa lembab sangat, kau pergi mana, kau kenapa, kau tak ada. Sebab tu Nabi akhlaknya terlalu tinggi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Shihab fa akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma faragha min qatl ahli Khaybar wa ansarafa ila al-Madinati radda al-muhajirun ila al-ansar manayahum allati kanu manahuha min thimarihim. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أنس أعذاقها وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن. Anas bin Malik kata, setelah habis peperangan Khaybar, Khaybar kalau tak silap ana berlaku pada tahun 7 Hijrah. Wansarafa ila al-Madinah, dan Nabi SAW pulang ke kota Madinah. Raddal muhajirun ilal ansar manayahum. Orang-orang muhajirin yang dapat bantuan dengan orang ansar kan, daripada start dia duduk, ada tak pastilah, mungkin ada sahabat yang diberi bantuan sejak tahun awal hijrah sampai tahun 6 hijrah. Ada yang mungkin separuh, ada yang mungkin ambil sikit, ada yang mungkin tak ambil. Yang tak ambil contoh macam Abdul Rahman bin Auf, dia tak ambil. Ada yang disponsor sampai tahun 7 Hijrah. Orang muhajirin ni pula hatinya besar, hatinya hebatlah, membalas budi. Jadi bila habis perang Khaybar, Khaybar tuan-tuan merupakan kubu terbesar Yahudi di Madinah. Dan banyak ladang-ladang tamar, besar ladang diorang. Jadi Nabi pun bahagikan harta rampasan perang ini kepada orang muhajirin. Orang muhajirin sebagai tanda berterima kasih, sebagai tanda membalas budi kebaikan orang Ansar, diorang pun kembalikan balik, terima kasih banyak-banyak, lama korang support kita orang, ni bahagian korang.
saja balas budi kan. Orang Ansar kata tak payah, tak apa, tak nak balas. Dia bagi balik. Dia panggil, kalau bahasa Arab, al-wafa. Al-wafa ni mengenang budi, kesetiaan. Nabi sebut perkataan wafa ni, teringat guru-guru dekat Syria. Tapi ini semua berkat bantuan tuan-tuan lah juga kan. Tuan-tuan kan biasa bagi hantar bantuan dekat Syria kan. Jadi bila Ana sampaikan bantuan yang tuan-tuan bagi ke guru-guru dekat Syria, dia kata, ya Nazmi, wahai Nazmi, inna fika wafa'un. Engkau ni anak murid yang ada sifat al-wafa. Wafa apa dia? Mengenang budi, membalas budi. Begitulah ceritanya, tak azan ni. Okey. Jadi tuan-tuan semua, sikit-sikit nak perhabis sikit hadis ni. Jadi orang Ansar, orang Muhajirin pulangkan balik, bayar balik, balas budi balik kepada orang-orang Al-Ansar, dan itulah sifat yang sebaiknya. Begitulah Rasulullah SAW bila pernah dapat hadiah daripada Ummu Sulaim, tamar-tamar tu, Nabi pun dapat juga dengan sebab harta rampasan daripada Khaybar. Nabi pun bagi balik dekat Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhum ajma'in. Silakan azan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sekali lagi. Wa an Anas bin Malik qala qadima alaina Abdurrahman bin Auf fa akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Sa'd bin Rabi' wa kana min aktharihim malan faqala Sa'd qad alimat al-ansar أني من أكثرها مالا فأقسم مالي بيني وبينك شطرين ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها فإذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك دلوني على السوق فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقيض. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ketika telah datang kepada kami Sayyiduna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, fa'akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'd bin Ar-Rabi'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Wa kana min aktsarihim malan, dan Sa'ad bin Ar-Rabi' ini merupakan orang kaya di Madinah, antara terkaya di Madinah. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad ni tuan-tuan, dia tak kenal Abdurrahman, dan Nabi pun persaudarakan, Sa'ad, ini saudara kau baru sampai, Abdurrahman bin Auf, apa-apa keperluan dia, kau tolong settlekan. Benda ni tuan-tuan, orang Arab buat sampai sekarang. Kalau orang Arab tu yang ni nak cerita pengalaman dekat Syria tu banyak sangatlah pengalaman. Masa kita orang, ni cerita masa kita hantar bantuan kat Syria lah. Masa kita orang hantar bantuan, jadi kita akan transit dekat Turki, Istanbul. Ana pun fikir aku nak duduk mana kat Istanbul lah ni kan. Carilah hotel-hotel bajet ke benda kan. Tadi Allah ada seorang bekas pelajar satu mahat dengan Ana dekat Syria. Dia ada macam homestay dekat Istanbul tu. Dekat tengah-tengah bandar Istanbul tu tuan-tuan, dia ada homestay. Bertingkat-tingkat lah apartment. Ana kata ada datang dengan rombongan musim care. Kita baru balik hantar bantuan kat Syria. Aku nak tidur kat ni boleh? Boleh deh. Berapa semalam? Tak apa. Ana rasa kita duduk 3 hari kot dekat apartmen tu. Kita orang ambil 3 apartmen. Jadi dah habis tu, nak balik tu, Ana tanyalah, Ana tanya, berapa nak bayar ni? La benda pula aku cakap kan. La dia kata. Haram kau mana pula, dia aku halal. Dia kata apa? Hakadha awsana syekhuna Syekh Abu Faiz. Dia kata tak, Tok Guru kita Syekh Dr. Abu Faiz kata jangan ambil
daripada rombongan Malaysia ni. Bagi dia free. Arahan kata macam tu, jadi aku takkan ambil 1 sen pada kau. Ini arahan Tok Guru kita. Ya Allah, kau tengok tu. Kan? Ana tak kenal mana mamak tu tau. Ana baru je kenal hari tu. Tapi dengar-dengar dia pernah belajar dekat mahat yang sama. Dia kata, arahan Tok Guru kata, tak boleh ambil. Tak boleh. Padahal kalau dia gembat, dia ambil separuh pun, dia pejam mata kan. Boleh je. Tapi tak. Terpikir, hebat dia orang ni. Sama lah macam kita belajar kat Syria dulu. Mana kita dah pernah bayar yuran, tuan-tuan. Tak boleh. Sebab apa? Tok Guru dah kata macam tu. Pelajar-pelajar luar negara ni tetamu. Dia kata sepatutnya kami yang mengajar kat negara kamu. Tapi korang datang dekat negara kami, maka korang tetamu. Biasa. Kita pergi kedai, beli-beli barang, nak bayar, khalas dia kata. Khalas? Dah pula. Dahlah antum duyuf, korang tetamu. Antum talibu syar'i, korang belajar agama. Khalas dia kata. Tak payah. Free. Oh banyak laku macam tu masa dekat Syria sebelum perang. Sebelum perang. Dan anak dengar kawan cerita, sekarang pun masih berlaku lagi. Di kalangan orang-orang yang soleh. Ya. Walaupun kos kehidupan dekat Damsyik sekarang teruk, sangat-sangat teruk. Syekh kata, teruk sangat-sangat. Baru ni ada salah seorang guru anak, dia pernah mengajar dekat Mahat beberapa tahun, mengajar Al-Quran. Waktu dia dah berumur, dia pun dah tak larat nak mengajar, dia balik Syria. Bulan lepas dia call, dia kata, Nazmi, aku nak datang Malaysia, baliklah dia kata. Ahlan wa sahlan. Kita tak boleh kalau guru kata nak datang Malaysia, kata, kenapa? Itu tak beradab namanya, kurang ajar tu. Dia boleh kata, nak datang ahlan wa sahlan, jemput datang. Dia kata, aku tak tahan. Damsyik sejuk, dia kata, sejuk sangat. Elektrik tak ada, pemanas tak ada, barang mahal, kayu api tak ada, petrol tak ada, minyak gas tak ada, semua tak ada, mahal-mahal. Dia kata, tak boleh. La atahammal, sejuk, dia kata. Lepas tu kita dekat Malaysia ni tuan-tuan, aku tak tahu nak kata. Malaysia ni sebaik-baik tempat dalam dunia lah bagi saya. Bab cuaca. Paling berhenti terus. Ya betul. Subhanallah. Berhenti mengejut ke benda apa tadi? Sound effect ke apa? Arus. Oh, okey. Oh, trip. Okey, mana dia aku berhenti sekejap gini. Okey, tak apa. Jadi, nak beritahu Damsyik teruk sangat. Sejuk. Ni tengah sejuk ni. Aku boleh tengok hujan turun kan. Terkena ke guru kat sana. Sian, oh, sejuk. Sejuk, Syekh. Waktu misi ke Syria kali ni, bulan ni Muslim K akan pergi 18 hari bulan. Antara yang akan join dalam misi tersebut, Al-Fadil Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, bekas pelajar Syria. Dr. Zulkifli belajar sezaman dengan anak. Dia habis BA dekat Madinah, dia sambung master dekat Syria. Jadi anak dengan dia memang kenal sangatlah, senang cerita. Biasa lepak dengan dia. Jadi tahun ni dia nak bermisi dengan Muslim Care. Sejuk sangat tuan-tuan. Jadi anda kata ahlan wa sahlan, datanglah kata. Oh tak tahan tuan-tuan. Aku boleh tengok kat luar hujan ni, terkenal kat sana, ya Allah sejuknya. Sejuk bang, kau tahu tak? Sebab tu bila masa anda pergi Syria, pergi hantar bantuan kan, satu hari tu anda kata dekat kawan anda ni, khatib ni, anda kata boleh tak malam ni aku nak tidur bersama, bukan nak tidur, nak berjaga dengan mujahidin. Masa tu tengah perang lagi. Jadi ada kawasan-kawasan ni, kem-kem ni ada mujahidin duduk, kan, dia duduk, dan kita malam tu nak duduk dengan diorang. Nak dapat pahala murabitun. Murabit, pahala orang yang duduk dekat kawasan sempadan panas, hot punya kawasan ni, kawasan berisiko tinggi, zon merah. Anda kata boleh tak? InsyaAllah dia kata boleh. Tunggulah malam. Bila malam datang sejuk sangat. Anda kata boleh tak malam ni nak pergi? Dia tengok je muka aku. Betul kau nak pergi ni? Betul kau nak pergi ni? Betul kau nak pergi ni? Tak payah, dia kata. Tak payah. Confirm kau tak tahan. Confirm kau tak tahan. Tuan-tuan bayang kalau contohlah kita duduk kawasan padang pasir, cuaca sejuk gila, kau duduk dalam bunker. Bunker kubu kan. Kau hanya ada baju sejuk, kau ada selimut. Besok-besok satu mati dah kau. Keras. Kau nak, dia kata.
Aku pun am. Kan? Tapi kurang-kurang aku ada niat jugalah, dapatlah pahala niat tu. Tapi ya Allah, sejuk sangat tuan-tuan. Okey, balik ke cerita kita. Jadi nak bagi tahu sifat orang Ansar tu hebat. Jadi Abu Talha kata dekat Sa'ad bin Ar-Rabi kata dekat Abdul Rahman bin Auf, wahai Abdul Rahman, orang Ansar semua kenal aku paling kaya. Kita mana pernah jumpa orang, dia jumpa kita, Ustaz, dekat alam barzah lah pula, alam budiman. Aku main alam ni macam. Kat alam budiman ni Ustaz, saya yang paling bilioner. Ada tak korang jumpa aku cakap macam tu? Confirm tak berani. Sebab kalau kau cakap memang aku pau kau punya. Lepas tu kau tak berani, senyap pun. Okey. Jadi Sa'ad bin Arabi kata apa? Wahai Abdul Rahman, orang Ansar semua kenal aku paling kaya. Fa uqsimu mali baini wa bainaka syatraini. Maka aku nak bahagi dua harta aku. Aku harta banyak, aku nak bagi dua. Separuh dapat dekat engkau, separuh dapat kat aku. Padahal baru kenal tak sampai sehari, kau tahu tak? Waliyam ra'atani, dan aku ada dua orang isteri. Fanzur a'jabahuma, lagi dahsyat. Aku ada dua orang bini. Abdul Rahman masa tu bujang, tak kahwin lagi. Nanti aku bawa kau jumpa bini aku, dua orang tu, kau tengok yang mana satu. Kau tengok mana yang kau berkenan. Ni ke ni? Ni ke ni? Kau pilih je. Ni. Utaliquha, aku ceraikan. Fa iza halat, habis edah dia, kau kahwin dengan dia. Bapa kau gila apa? Bahasa kita gila kau tahu tak? Tapi itulah iman orang Al-Ansar. Sebab tu hubbul ansari minal iman. Menyayangi orang Al-Ansar sebahagian daripada iman. Ayatul mu'min hubbul ansar. Tanda orang tu beriman, dia sayang dekat orang Al-Ansar. Kita walaupun tak pernah tengok orang Al-Ansar, bila kita dengar cerita macam ni, kita mesti sayang dengan orang Al-Ansar sebab hebat iman mereka. Kau bayang, dia suruh Abdul Rahman pilih, bukan dia sendiri pilih. Kalau kita kan, oh, Haji baru datang, sian Haji single present 10. Ya, single present 10. Tak apa, saya ada 4 orang. Nanti saya bawa Haji tengok macam mana. Kan, kau confirm kau pilih yang expired. Astaghfirullahaladzim juga. Yang monopause ke, yang apa kan. Ambil ni, puang ajar, contohlah aku cakap, tak adalah begitu, na'udzubillah ya Allah, tak baik cakap macam tu kan. Contoh. Kan. Ataupun yang dah barai ke apa ke, astaghfirullahaladzim. Tapi Sa'ad bin Arabi, dia cakap macam tu. Fa ayyuhuma ahabba ilaika, a'jabahuma ilaika. Mana-mana bini aku, yang mana kau berkenan, kau pilih. Dia takkan cakap macam tu kecuali iman dia luar biasa bang, luar biasa. Allah. Fa utalikuha, aku ceraikan. Fa iza halat tazawwajtaha. Bila dah habis iddah, kau kahwin dengan isteri aku tu. Apa jawapan Abdul Rahman? Kalau kita contoh kalau kita kan, okeylah, Ustaz ada sekolah, tak ada kenderaan, saya nak bagi Ustaz kereta. Alhamdulillah, dia pun bawa kita pergi tengok. Tu kereta ada Ustaz dalam workshop, enjin tengah tergantung lagi. Wow, betul. Enjin tergantung lagi pun nak bagi kat aku. Ada Syekh, ada orang macam tu, ada. Dia bagi kat mak semua kereta-kereta yang dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita dapat, kita habis duit repair juga. Habis duit repair, mangkuk air, betul aku cakap. Tapi terima kasih banyak-banyak lah. Ustaz tak syukur Taklah. Kita kalau nak bagi yang terbaik, baru besar pahala. Macam tu. Okey tuan-tuan semua. Apa respon Abdul Rahman bila Sa'ad bin Arabi kata macam tu? Barakallahu laka fi ahlika. Dalam setengah riwayat kata barakallahu fi malika wa baraka fi ahlika. Semoga Allah berkati harta engkau, Allah berkati isteri engkau. Terima kasih banyak-banyak. Walakin duluni ala suq. Terima kasih banyak-banyak, aku tak perlukan itu semua. Aku nak satu je, tunjukkan aku dekat mana pasar Madinah. Tu lah. Nak bagi tahu Abdul Rahman pun jiwanya tinggi kan. Dia tak mudah-mudah ambil orang bagi, tak. Hebat Falam yarja yauma idzin. Maka apa kata Anas bin Malik perawi hadis ni, bila Abdul Rahman tahu tu pasal Madinah, dia pun berniaga.
semenjak pada hari itu dialah antara businessman paling hebat di Madinah radhiyallahu taala anhu. Qala falam yarji' yawma idzin hatta afdala shay'an min samnin wa aqid. Samnin, kalau kita bahasa mudah kita kata keju, aqid, apa benda nama Arab kan dia suka makan benda-benda macam yogurt tu kan, susu masam, benda macam tu lah. Jadi di Madinah tu macam-macam orang niaga, tapi sehingga dikenali produk terbaik, bahasa mudah kita, produk terusu terbaik milik Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala. Ya, itulah tuan-tuan sebagai sedikit perkongsian kita pada malam ini tentang hebatnya orang-orang Al-Ansar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita di padang mahsyar besok bersama golongan Al-Ansar insya-Allah. Amin. Sebab tuan-tuan banyak bantu, Syria pun banyak, Gaza pun banyak kan. Syria pun dah berpuluh ribu tuan-tuan bagi, Gaza pun dah berpuluh ribu tuan-tuan bagi. Masya-Allah. Itu semua tanda-tanda tuan-tuan insya-Allah, kita semua insya-Allah akan bersama golongan Al-Ansar di akhirat. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تكبير.